A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semua sejahtera bersama keluarga hendaknya. Alhamdulillah bersama saya Zainal Arifin dalam rancangan Talian Jiwa Kami Dengar dan Kami Bantu. Ia adalah sebuah program terbaru hasil kerjasama antara Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, Karangkraf, Sinar Harian dan Astro Oasis, di mana kita akan cuba mendekati dan membantu mereka yang terjejas di luar sana akibat pandemik COVID-19 ini. Baik, insyaAllah program ini akan bersiaran secara langsung selama 1 jam pada setiap hari Khamis dari pukul 6 petang hingga 7 malam di Astro Oasis. Jadi kepada sesiapa yang ingin berkongsi cerita maupun cabaran yang dihadapi sepanjang pandemik COVID-19 ini, boleh terus hubungi kami di talian rasmi kami di nombor 89941657. Dan jangan lupa untuk meletakkan hashtag Talian Jiwa di semua platform media sosial anda. Baik, kami juga berkolaborasi di Facebook rasmi iaitu Talian Jiwa Official, di mana kami kongsikan info-info yang berguna buat anda semua. Untuk pengetahuan anda, di setiap episod kita akan membaca dan mentadabur surah Ad-Duha yang boleh dijadikan sebagai pengajaran dan iktibar buat kita semua. Selain itu juga, kita akan membaca beberapa potongan ayat Al-Quran dan akan kongsikan hadis-hadis yang mungkin boleh memberi penyelesaian kepada permasalahan yang berlaku. Baiklah, sehingga hari ini kes positif COVID-19 di Malaysia telah mencatatkan 17,170,000 orang, dan melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan, sejumlah 12.5 juta individu telah menerima dos pertama, manakala sebanyak 5.9 juta individu telah melengkapkan dos kedua. Ini menjadikan jumlah pemberian vaksin yang dilaksanakan melebihi 18.3 juta dos. Baik, kita akan beralih ke perkembangan terkini mengenai COVID-19. Berikut imbasan 3 berita utama. Yang pertama, Negeri Sembilan capai 100% pendaftaran vaksinasi penduduk dewasa. Negeri Sembilan telah mencapai 100% pendaftaran penduduk berusia 18 tahun ke atas untuk suntikan vaksin COVID-19. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, jumlah pendaftaran 815,980 orang itu menunjukkan penduduk negeri ini menyedari kepentingan vaksin sebagai instrumen melawan wabak COVID-19. Seterusnya, campuran vaksin AstraZeneca dan Pfizer tingkatkan perlindungan. Kajian dari Korea Selatan mengesahkan campuran vaksin COVID-19 AstraZeneca dan Pfizer meningkatkan tahap perlindungan sebanyak 6 kali berbanding 2 dos AstraZeneca. Kajian melibatkan 499 pekerja perubatan. 100 daripada mereka menerima dos campuran, 200 lagi menerima dos Pfizer, manakala selebihnya dos AstraZeneca. Seterusnya, suntikan dos ketiga vaksin COVID-19 dibincang minggu hadapan. Kumpulan pakar akan mengemukakan beberapa syur mengenai dos ketiga atau booster shot vaksin COVID-19 pada mesyuarat Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19 JKJAV minggu depan. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Khairi Jamaluddin berkata, perbincangan akan turut melibatkan cadangan pemberian vaksin yang berlainan. Baik, itu tadi imbasan berita utama yang sempat kami kongsikan. InsyaAllah kita akan memulakan program ini dengan mentadabur surah Ad-Duha. Sebelum itu, saya perkenalkan lagi, walaupun sebenarnya tak perlu diperkenalkan, Ustaz Fazrul Ismail pentadabur pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz dah sempat 2 dos? Belum lagi. Saya baru pertama AZ dan insya-Allah awal bulan 8 akan ambil yang kedua insya-Allah. Alhamdulillah. Saya pun baru 1 kali. Insya-Allah kita doa. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita ingin sama-sama mentadabbur kepada surah Ad-Duha
untuk kali ini, untuk sama-sama kita ambil pelajaran, untuk sama-sama kita pasakkan dalam jiwa kita bahawa jiwa kita ini hanya akan damai apabila kita berdamai dengan cabaran yang ada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana cabaran di dunia ini tidak kekal. Ianya hanya sementara sahaja. Inilah yang disampaikan dalam surah Ad-Duha. Saya jemput kepada tuan-tuan untuk kita baca bersama Haji ya. Surah Ad-Duha surah ke-93 muka surat 596. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Begitulah surah Ad-Duha, Haji. Baik. Itu tadi surah Ad-Duha mengandungi 11 ayat yang juga dikirakan sebagai surah Makkiyah. Makkiyah. Baik. Kita akan kembali untuk mendengar penjelasan daripada tadabbur ustaz itu tadi. Insya-Allah. Selepas kita berehat sebentar ini, selepas ini kita akan dengarkan panggilan daripada pemanggil pertama. So jangan ke mana-mana, terus bersama dengan talian jiwa #kami dengar dan kami bantu. Baik, bertemu kembali dalam rancangan Talian Jiwa #kami dengar dan kami bantu. Anda masih bersama saya dan Ustaz Fazrul Ismail. InsyaAllah dalam segmen ini kita akan cuba mendekati mereka yang terjejas akibat wabak COVID-19 dan kita akan sama-sama mencari solusi bagi masalah dan dinyatakan. Jadi kepada siapa yang ingin berkongsi cerita dan cabaran yang dihadapi sepanjang pandemik COVID-19 ini, boleh terus hubungi talian rasmi kami di nombor 89941657. Baik, antara cara kita mencari solusinya ialah kita menggunakan Al-Quran. Dan untuk dua episod sebelum ini dan episod ini kita telah memilih surah Ad-Duha, surah yang mengandungi 11 ayat, surah Makkiyah. Jadi kita minta Ustaz Fazrul untuk mentadabburnya. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Haji. Dalam surah Ad-Duha yang saya bacakan sebelum kita berehat tadi, salah satu poin dalam ayat yang ke-7 itu Allah menyatakan wa wajadaka dhallan fahada, ya, bahawa sebenarnya kamu ini sebelum ini bingung, maka Allah yang memberikan hidayah. Poin penting dalam ayat ini sebenarnya bingung kita ini tidak lama. Ya, kalau kita pernah mengalami cabaran, masalah, sebenarnya itu atas kekurangan yang ada, ujian yang ada, tetapi yakinlah bahawa sebenarnya Tuhan yang memberi kita oksigen, ya, yang memberi darah kita mengalir pada setiap hari ini, Tuhan yang sama akan memberi hidayah, memberi idea. Ya, mungkin kita dapat ilham, Haji, ya, dapat ilham, ada orang yang terpanggil untuk menghubungi kita, kita terjumpa program Talian Jiwa untuk kita menghubungi, tetapi jangan kita rasakan buntu itu terus membatu dalam hidup kita. Ini yang kita boleh belajar sedikit daripada surah Ad-Duha sebagai satu surah terapi mendamaikan jiwa dengan segala peristiwa. Betul Ustaz, kadang-kadang kita pun tak terfikir bila kita dalam keadaan buntu,
mana nak cari duit ni? Siapa nak bantu aku? Tiba-tiba ada orang telefon. Betul. Hello, ada nak buat projek sikit. Kita tak sangka benda tu akan datang. Pastinya itu adalah bantuan daripada Tuhan. Betul? Seperti yang Ustaz tadaburkan tadi tu. Ya. Dan kalau ada yang bertanya macam mana saya nak dapatkan lagi bantuan Tuhan itu, di hujung surah Ad-Duha tadi menyatakan kalau ada orang minta tolong, kita tolong dahulu. Kita tengah susah ni, tapi bila ada orang minta tolong, orang yang didatangkan untuk kita tolong itu, sebenarnya itu adalah clue bahawa Tuhan bagi password. Tolong orang ini, bersedialah selepas itu. Banyak lagi ilham, orang nak telefon kita, kita pun terpanggil untuk mengambil tindakan. Seperti yang dalam talian sekarang ini, orang yang ingin meminta tolong dan kita kena bantu, Ustaz. InsyaAllah. Talian ini adalah Puan Azizah Akub. Assalamualaikum Puan Azizah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Puan dari mana, Puan? Dari Perbatas ke Pinang. Pulau Pinang. Baik. Ya. Cuba Puan kongsikan masalah Puan. Dengar ceritanya Puan ni berniaga, apa masalah dia, Puan? Ya, berniaga. Saya kedai makan. Okey, ceritakan masalah Puan. Kenapa ya? Masalah perniagaan. Perniagaan memang tak dapat beroperasi seperti biasa lah waktu PKP kali ni. Untuk PKP kali ni, perniagaan baru beroperasi dalam 1 bulan. Sebelum ni memang tak dapat operasi macam biasa lah. Sebab PKP dengan SOP yang ketat kan. Tapi masalah dia, hasil jualan tak sampai separuh lah kalau nak bandingkan dengan sebelum pandemik ni. Sebab pelanggan pun tak ramai, masing-masing mungkin takut nak keluar rumah kot, memandangkan kes positif COVID makin tinggi kan. Lagi penjualan memang hanya dalam bentuk bungkusan saja, buku je. Jadi kalau dari segi pendapatan tu dibandingkan dahulu tu makna ada sampai separuh atau daripada Tak sebelum sampai ni? separuh. Tak sampai. Habis macam mana? Ya. Puan membayar gaji pekerja semua? Macam nak mulakan perniagaan yang PKP terkini baru ni, saya terpaksa rehatkan 2 pekerja lah. Itu pun dengan, alhamdulillah lah, yang 2 pekerja yang saya rehatkan tu memang ada kerja sambilan. Jadi saya kurangkan pekerja dan boleh kurangkan kos gaji lah. Pekerja lain yang ada tu saya potong sedikit gaji untuk semua pekerja dengan pekerja mereka lah. Okey, bermakna Menangkan jualan pun dah kurang, kerja pun kurang. Jadi masing-masing kerja pun faham, alhamdulillah lah. jadi maknanya sumber utama pendapatan Puan Azizah adalah berniaga tadi ni, nasi tadi ni. Ya. Betul. Apabila terjejas, pekerja itu satu hal lah. Macam keluarga sendiri macam mana? Anak-anak, ada yang anak-anak masih belajar lagi? Dengar khabarnya ada anak yang masih belajar. Ya, 2 orang. Di mana mereka belajar? Anak yang sulung di tahun akhir di Universiti Al-Azhar Mesir. Di Mesir, Al-Azhar? Ya, alhamdulillah. Ya. Baik. Lagi? Yang seorang alhamdulillah ada buat masalah ni belajar online lah dekat dengan UiTM Shah Alam. UiTM? Ya, UiTM Shah Alam. Online lah. Iyalah sekarang ni online lah. Jadi ada masalah ke nak, saya tanya soalan ni memang soalan bodoh lah orang kata, tapi minta maaf lah. Ada masalah untuk menampung keperluan mereka? Macam anak yang sulung tu dia dah tahun akhir dah. Jadinya pembiayaan sebelum ni memang dapat zakat berbenang. Tapi macam mana pun memang perlu pembiayaan sendiri jugalah nak bayar rumah sewa, lepas tu belanja harian dia kan. Baik. Lagipun hujung tahun ni insyaAllah dia akan balik lah sebab dah tahun last. Satu memang bacaan untuk kos penerbangan balik dengan tempoh kuarantin tu pun dia fikir juga lah. Memang kena tinggi juga tu. Kuarantin saja pun makan kos. Habis macam suami Puan macam mana? Ada suami yang boleh membantu dan sebagainya tu? Dia pun dia dalam pembinaan dan kecil-kecilan je lah. Berhenti juga. Betul tak boleh sedia jugalah. Maknanya macam mana Maknanya kita dalam keadaan kita nak berniaga, tapi ada halangan dari segi PKP dan sebagainya, tak boleh nak berniaga dan sebagainya, bukan tak nak. Yalah, Ustaz ni. betul. Habis bagaimana Puan mendapat maknanya survive keperluan semua? Macam mana? Dapat dari mana sumber pendapatan tu selama ni, setakat ni? Daripada yang separuh daripada perniagaan tu, selain tu ada buat apa-apa yang lain? Tak ada lah. Guna pun setakat baki simpanan yang ada. Lepas tu memang terpaksa buat gadaian juga lah untuk nak tampung kos bayar gaji pekerja. Itulah. Yalah, berapa banyak yang boleh kita gadai barang kita. Kadang-kadang kan aset kita pun besar juga tu. Betul. Mencabar sebenarnya keadaan. Mencabar. Asalkan kita dapat makan, terutama untuk anak-anak dan sebagainya. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau ditanyalah, apa bentuk bantuan yang Puan perlukanlah sekarang ni
untuk pengetahuan pihak Bantuan. talian jiwa. Ya, bantuan kalau yang kan tu memang perlu sangat-sangat bantuan kewangan lah. Sebab nak bayar untuk makan sewa kedai, bayar gaji, modal pusingan, macam tu lah. Dan bil-bil yang tertunggak kan. Jadi, ialah kalau saya nak tanyalah, kadang-kadang kita tahu dalam bajet kita kan, kita tahu berapa kita punya penggunaan setiap bulan. Contoh sekian banyak. Bagi puan lah. Setiap bulan tu, puratanya pendapatan perniagaan tu berapa? Kalau boleh dikongsikan lah, berapa ribu? Berapa? Purata sebelum ni kan sampai sekarang. Sebelum ni? Sebelum ni purata jualan. Ya. Antara 2,500, 3,500 macam tu lah lebih kurang. Itu kira bersih. 2,000, 3,000. Kadang-kadang lebih lah. Kadang boleh 4,000 pun boleh. Mana jumlah 3-4 ribu tu bersih lah selepas dibayar gaji. Belum. Belum? Jualan. Bukan bersih. Jualan. Oh, jualan. Ya. Dan menarik juga bila puan berkongsi tadi Haji ya. Sebenarnya mungkin saya nak tanya pada puan, maksudnya puan masak buat kedai makan ya, kedai makan. Ya, kedai makan ya. Maksudnya sekarang ni kalau katakan dari segi apa ada tak tempahan boleh masak di rumah ke untuk buat pack food yang boleh dihantar ke mana-mana? Ada buat perkara tersebut ataupun belum lagi? Ada juga tapi tak banyak. Tak banyak. Sebab masing-masing duduk ke rumah, masak sendiri kan. Betul. Pasal sebenarnya salah satu daripada program yang saya terlibat juga ialah ada istilahnya empathic buyer. Dan perkara ni yang mungkin Puan Azizah nanti kita harapkan Haji ya. Di mana salah satu usaha yang kita boleh sama-sama usahakan, kita mencari orang-orang yang mungkin di kalangan penonton ya ataupun individu yang berada di sekitar kawasan Puan Azizah nanti boleh berhubung dengan kita juga kan, dan menjadi pembeli yang secured buyer istilahnya. Jadi ini antara idea yang pernah kita buat dekat kawasan Shah Alam. Peniaga tak banyak jualan, tetapi disebabkan ada orang yang kata okey kami beli ini untuk kami bagi kepada pihak kami. Jadi 30-40 bungkusan itu telah pun ada, dan tetapi ia memerlukan jaringan yang harapnya program talian jiwa pada hari ini kita dapat sama-samalah kita doakan Puan Azizah dikuatkan dan nanti ada sedikit bantuan daripada talian jiwa dan juga idea untuk kita kerjasama ke hadapan ya dengan pasukan talian jiwa selepas ini insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Puan Azizah ya. Ya, Jadi alhamdulillah. kami di sini akan cuba membantu dengan sebaiknya. Jadi doa kami semoga segala urusan puan dan keluarga dipermudahkan kan. Amin. Amin. Ya Alhamdulillah. rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih. Tapi itulah realitinya Ustaz kan. Ya. Pada hari ini semua orang terjejas. Terjejas betul. Kan itu mereka yang nak berkongsi masalahnya, yang tak berkongsi masalah pun lain lagi. Betul. Itu belum disebut stres kepada dalaman kejiwaan dan sebagainya. Betul. Jadi sebabnya Haji ya, sebenarnya setiap rumah sekarang ni memanglah dia masak kan. Tapi kalau katakan tadi itu pengalaman di Shah Alam lah. Ada penjual ini kita cari 2-3 orang empathic buyer istilahnya. Dia memang ambil 10 untuk target 30 pack dan kemudian 10 ni dia bagilah kepada jiran yang mungkin selama ni masak tapi disebabkan kita ni memang zaman untuk membantu kan. Betul, jadi idea begini, kalau ada yang nak membeli, ada yang boleh masak dan mungkin ada setengah tu yang dia kata okey saya sponsor sikit kali ini sekali sekala kan. Jadi untuk target sebulan itu dah pembeli. Harapnya selepas itu adalah yang di kalangan yang disponsor tadi tu dia suka pula makanan tu, order teruslah kepada Puan Azizah kita insya-Allah. Baik. Okey, betul tu. Sebenarnya untuk pengetahuan semua juga bagi meringankan beban pelajar, tadi dia ada anak jadi Ya, kan. betul. Universiti Awam atau PTA telah melaksanakan beberapa inisiatif sebenarnya, antaranya melalui pengurangan yuran perkhidmatan yuran asrama, yuran convocation, yuran activity college. Jadi antara 10 hingga 35% bermula daripada semester kedua sesi akademik 2019-2020 sampailah hari ini. Jadi gurangan yuran bagi semester kedua sesi akademik 2019-2020 untuk semua pelajar warga negara Malaysia ini melibatkan peruntukan sebanyak 75 juta ringgit, yang mana daripada jumlah itu 20 juta adalah peruntukan tambahan kerajaan dan 50 juta adalah sumber dalaman daripada Universiti Awam tersebut. Baik, itu pemanggil pertama.
Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan dengar pula Ustaz Ya. luahan hati pemanggil kedua. Jangan ke mana-mana, kembali semula dalam Talian Jiwa #kami dengar dan kami bantu. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton yang masih setia bersama kami dalam Talian Jiwa #kami dengar dan kami bantu. Saya masih ditemani oleh Ustaz Fazrul Ismail. Jadi pada sesiapa yang ingin berkongsi cerita dan cabaran yang dihadapi sepanjang pandemik COVID-19 ini, boleh terus hubungi talian rasmi kami di nombor 89941657. Baik, untuk segmen ini kita akan menerima seorang lagi pemanggil. Tapi sebelum tu, saya nak tanya Ustaz. Ya. Apakah semua masalah yang diterima di Soul Fitness itu semua berkaitan dengan perniagaan, tak ada duit, tak ada ke yang berkenaan dengan macam tekanan perasaan akibat? Ya, dia cerita sebenarnya apa sahaja cabaran yang melanda Haji ya. Kalau baru ni ada seorang ibu yang ada 3 orang anak OKU. 3 orang anak OKU, beliau perlu bawa anaknya ke hospital dari masa ke semasa dan beliau pun tak dapat berniaga, memang tak berniaga ya, dapat bantuan daripada JKM RM500, dapat sedikit bantuan RM300 tapi tak cukup lah kan. Jadi yang ini pun ada berhubung ya untuk mendapatkan bantuan dan jadi kita pun bila dia berkongsi itu ia menyebabkan ramai yang terpanggil untuk membantu juga. Saya mencelah sikit pada dari panggilan pertama. Okey, Panggilan baik, kedua silakan. ni. Assalamualaikum, Puan Asia Halim. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Puan? Baik, alhamdulillah. Puan buat panggilan dari mana ni? Saya dari Meru, Kelang. Oh dekat saja. Okey. Jadi masalah Puan ni tentang masalah perniagaan ke? Ya, betul. Okey, ceritakan sedikit masalah Puan ni. Okey, perniagaan sekarang saya menjual merupu dan juga ketupat palas. Yang saya usahakan dari rumah lah. Baik. Sejak pandemik ni agak berkurang sikit hasilnya sebabnya produk saya semua saya ekspor ke luar. Jadi agak ada masalah dalam dengan pihak penguasa lah. Sebab saya sendiri tak mempunyai surat-surat yang berkaitan dengan misi, PBT semua tu. Jadi saya tak dibenarkan keluar daripada kawasan saya. Produk-produk tadi diekspor keluar? Maksudnya tu produk saya kebanyakan ejen-ejen, customer-customer saya daripada luar daerah saya ni. Okey. Okey, baik. Jadi ketiadaan surat tu menyusahkan Puan untuk keluar berurusan. Ya, betul. Sebab kita sebab sekarang pihak berkuasa pun dia nak tengok semua miti PBT semua tu kan. Jadi agak menyusahkan sikitlah. Jadi agak kita orang nak keluar pun agak sekatan agak banyak dan perjalanan agak mengganggu lah. Tak boleh ke kalau kita hantar menerusi maksudnya JNT. kurier? Boleh kalau begitu? Macam ni sebabnya perniagaan saya ni saya ambil order. Jadi saya charge penghantaran tu taklah macam kurier. Kurier kan mahal kan daripada tempat saya ke macam ke Bangi, kurier dalam RM70-80. Saya setiap tempat tu saya ambil dalam RM5-6 je. Jadi bila saya kolek ada dalam 20 tempat saya kena hantar, tu dah cukup untuk cover saya punya minyak, tol semua kan. Jadi dari segi keuntungan tu memang dah berkurangan. Jadi sekarang ni bagaimana? Kiranya sejak pandemik ni agak berkurang lah. Kiranya 90% daripada income saya tu dah berkurang lah. Saya juga dimaklumkan Puan ada anak ya, ada 6 orang anak ya Puan eh? Ya betul. Umur mereka berapa umur mereka sekarang ni? Yang sulung 17, yang kecil 3 tahun. Jadi maknanya apakah perniagaan buat meruku ni satu-satunya usaha Puan untuk menampung kehidupan? Ya, sebab suami pun tak boleh bekerja sebab dia bahagian pembinaan kan. Jadi sejak pandemik memang langsung tak boleh buat kerja lah. Ada masalah tak maksudnya kalau dah buat tu bahan-bahan asas dah dibuat kemudian tak dapat jual,
Ada kemungkinan tak bahan-bahan tu rosak dan sebagainya, ada berlaku tak? Semestinya sebabnya sebab barang-barang saya tak boleh tahan lama. Paling lama pun sebulan macam tu je. Macam tu Jadi sekarang ni kalau saya nak tanyalah bagi pihak rancangan ni, jadi apakah yang puan harapkan, bantuan macam mana sekarang ni apa puan harapkan? Bantuan daripada segi kewangan tu memang perlulah sebab saya bergantung harap pada perniagaan sekarang. Kalau sekiranya perniagaan saya tak jalan, saya nak menanggung anak-anak dari segi rumah sewa, kereta, utility semua tu agak terganggu lah. Macam sekarang ni macam kereta tu ada tertunggak ke macam mana? Contohnya saya nak tahu je lah. Sejak ni ada tertonggak jugalah. Berapa bulan? Berapa bulan tu? Dalam 3 bulan macam tu kita. Yalah. Sebab PKP ni dalam 2-3 bulan ni kan biasanya macam tu lah. Tapi kalau seandainya barang-barang tu, kalau ada orang dapat beri jaminan, contohlah saja contoh nanti puan bincanglah dengan pihak ni contohnya produk pengeluaran tu dikekalkan, kemudian dijamin pengedaran tu akan dijamin, maknanya macam tu puan sanggup tak? Sanggup. Sanggup sebab saya fikir macam ni, sebab saya boleh buat tapi pembeli tak ada, jadi tu yang merisaukan saya, barang saya tak laku. Betul puan. Sebab apa? Ustaz kita tak mau nanti bila orang tanya, orang penonton akan tengok mereka telefon, mereka nak duit saja. Mana terbukti bukan maknanya ustaz ni. Boleh masak, menghasilkan muruku dan juga ketupat palas tadi ya. Ya betul. Masya-Allah. Okey. Baik. Ada apa-apa lagi nak tambah sebelum kita hentikan talian ini? Tak ada apa. Itu je lah Ustaz. Terima kasih banyak. Okay, jadi insya-Allah kita doakan Puan Asiah nanti mungkin mendengar ya, dan salah satu lagi yang pernah baru ni saya dapat satu bungkusan kan. Rupa-rupanya itu adalah inisiatif daripada seorang peniaga di Cyberjaya. Saya tanya, ini puan ke yang berjual? Rupanya dia kirimkan hasil daripada kumpulan duit-duit orang-orang yang nak membantu. Peniaga ni ada, tapi produk ni tak jalan sangat. Jadi apakah yang berlaku ialah ada rakan-rakan yang nak membantu antara mereka dan mereka secure pembelian. Jadi yang puan ini dia terus menjual walaupun mungkinlah perkara itu tidak maksimum kan. Baik. Maknanya yang beli itu pun bukan semuanya senang. Maknanya mereka pun dalam keadaan susah tapi mereka terfikir orang lain mungkin lagi susah. Baik, terima kasihlah Puan Asiah. Kami di sini akan cuba sedaya upaya untuk membantu pihak puan. Semoga masalah itu akan berakhir insya-Allah. Baik. Terima kasih. Baik, ini sedikit ada maklumat sedikit tentang bantuan yang boleh diberikan, bukan saja bantuan dari segi rakan-rakan, sahabat, tapi kerajaan pun ada memberi bantuan. Contohnya melalui pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih, kerajaan mengumumkan pemberian bantuan khas COVID-19 BKC bermula Ogos ini dengan kadar dan kategori seperti yang tertera di kaca televisyen. Maknanya secara keseluruhan pemberian khas BKC ini dijangka akan memanfaatkan lebih 11 juta isi rumah dan individu warga emas serta bujang dengan peruntukan sebanyak 4.6 bilion ringgit. Maksudnya memang kita kena ambil manfaat daripada apa yang kerajaan tawarkan dan juga kesempatan peluang kita bersama Haji ya. Baik. Tapi taklah dapat kita elakkan juga, mungkin ada di antara kategori-kategori itu mungkin ada kategori yang terlepas. Lubang-lubang bukan disengajakan, tak sengaja tu, tapi dia tak boleh masuk dalam kategori mana tu. Ya, betul. macam saya. Jadi kena berusaha sama-samalah ya. Kita membantu insya-Allah. Kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, selepas ini segmen pesan tokoh, siapakah dia tokoh yang bersama dengan kita pada petang ini, bersama dalam talian jiwa #kami dengar dan kami bantu. Alhamdulillah kerana masih terus bersetia bersama kami dalam rancangan Talian Jiwa, Kami Dengar dan Kami Bantu.
Baik, pada sesiapa yang ingin berkongsi cerita yang dihadapi sepanjang pandemik COVID-19 ini, kami faham anda boleh terus hubungi talian rasmi kami di nombor 03 8994 1657. Baik, kita sebenarnya akan cuba mencari solusi ataupun solusi terbaik bagi kedua-dua pemanggil tadi. Oleh itu, kita juga akan bersama dengan seorang tetamu yang sangat istimewa dalam segmen tokoh ini. Beliau pernah dinobatkan sebagai antara 5 penasihat syariah terkemuka dunia. Beliau adalah pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, iaitu Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah. Datuk nampak ceria, saya pun rasa seronok. Baik Datuk, tadi kita dah dengar kan luahan hati dua pemanggil tentang masalah yang dihadapi dan sebagainya. Jadi saya rasa Datuk pun sempat mendengar. Jadi bagi mereka yang terkesan ini Datuk, ya, kata-kata orang-orang seperti macam orang yang berpengalaman ni boleh memberi inspirasi kepada mereka. Jadi saya mohonlah kalau Datuk boleh kongsikan sepatah kata nasihat kepada mereka yang terkesan ekonominya akibat pandemik 19 ini maupun jiwanya. Silakan. Ya, terima kasih. Memanglah satu perjalanan yang cukup perit kepada kita rakyat Malaysia, khususnya mereka yang kehilangan punca pendapatan dan kekurangan jumlah pendapatan. Itu satu perkara yang sudah menjadi perkara lumrah hari ini yang mungkin tidak berlaku sebelum ini, tapi ianya telah berlaku. Dan dalam konteks ini tidak lain tidak bukan kita kena pertamanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan, jangan putuskan tali kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malah kita kuatkan tali simpulan itu. Yang kedua, kita kena kuatkan simpulan tali dengan manusia, dengan ekosistem kita, dengan masyarakat kita, ahli keluarga. Jangan kita renggang-renggang ke hubungan dengan suami, isteri, anak-anak, jangan bergaduh, jangan murung dan sebagainya. Itu kekuatan dan itu ikuti modal kita dalam kehidupan ini. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sama manusia. Yang ketiganya, tidak dapat tidak kita kena fikir cara baru, kerana tidak boleh kita mendapat satu cara baru, satu hasil baru dengan cara yang lama. Tidak mungkin mendapat satu natijah keputusan yang baru kalau kita masih melakukan cara yang lama over and over and over. Tidak mungkin. Jadi dalam perkata ini kita perlu lebih fleksibel, lebih agile, lebih dapat kita tukar cara fikiran kita, cara tindakan kita dan seumpamanya. Dan yang terakhir sekali mungkin dalam suasana ini, kita kena kuat hati dan semangat kita. Malam tidak berpanjangan, pasti ada fajar di hujungnya. Dan itulah konsep agama kita. Tidak ada malam selama-lamanya dan tidak ada susah selama-lamanya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu konsep yang ada. Even Nabi Muhammad SAW dan zaman yang paling kritikal. Bukan soal hilang pekerjaan, bukan soal hilang pendapatan. Nyawanya di hujung pedang orang-orang Quraisy. Turunlah surah Ad-Duha, turunlah surah Al-Insyirah memberikan hiburan jiwa dan juga hiburan minda kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi seorang pejuang minda yang kuat dan juga pejuang jiwa yang kuat. Barulah lahirnya cara hidup baru, skill baru dalam konteks rakyat kita dan rakan-rakan kita di luar sana. Ceburilah dan bukalah minda kita untuk menjadi peluang baru. Jangan give up, jangan give in, jangan putus asa dan teruskan usaha anda sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Pasti ada jalan keluarnya. Datuk, bila banyak pengalaman Haji, ya, banyak pengalaman dalam kehidupan, mungkin Datuk boleh kongsikan satu dua nasihat untuk bangkit. Pasal kadang-kadang bila dah perit dan lemas itu, ada yang kata bahawa baru nak bangkit, PKP seterusnya, bangkit kena lagi. Bagaimana untuk masih lagi positif untuk bangkit, Datuk? Bila saya berpindah ke Dubai 2008, seminggu selepas berlakunya global financial crisis, saya tak tahu itu akan berlaku. Saya pergi ke Dubai, membuka syarikat saya, dapat sijil syarikat. Tiba-tiba berlaku global financial crisis 2008 selama 2 tahun. Selama 2 tahun saya tidak ada income, habis modal, terpaksa menggadaikan harta saya dan sebagainya, kereta, rumah, dan terpaksa membuang pekerja dan berbagai-bagai masalah. Saya tak tahu akan berlaku dan itu agak sudden. Tapi saya terus mempelbagaikan usaha saya, mencipta peluang-peluang pekerjaan yang baru
tidak ada pendapatan, tapi selepas 2 tahun benih yang saya tanam itu 2010 sampai sekarang masih mengeluarkan hasil dan pokoknya. Jadi itulah kita punya keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan sia-siakan kita dan kita kena kuat semangat, mengalir air mata biasa, menangis dengan Allah biasa, sujud lama biasa, tapi tak cukup dengan itu. Kita kena kuatkan kerja, kuatkan usaha dan tingkatkan kita punya daya kreativiti untuk bangun semula. Jatuh dan gagal biasa, tetapi nak bangun semula itu luar biasa. Ya. Saya takut saya silap dengar. Tapi Datuk ada sebut tadi, Datuk pernah bergolok bergadai, jual kereta, jual rumah. Pernah? Bergadai rumah, remortgage rumah. Ya. Mortgage rumah. Itu dalam bisnes biasa, Tuan Zainal. Ya. Tapi itu tidak pernah melemahkan semangat Datuk untuk bangkit. Tidak pernah, dan saya pernah memberhentikan pegawai saya sebab tidak ada pendapatan dan mengurangi gaji mereka separuh daripada gaji mereka pada yang senior consultant. Itu pengalaman 2008. Itu bukan pandemik kesihatan lah, pandemik ekonomi dunia yang teruk disebabkan kes mortgage di Amerika Syarikat. Jadi saya kena lalui selama 2 tahun dan tidak boleh give up, dan bila berjaya itu memberi saya kekuatan baru untuk terus berjaya, dan kita menyantuni masyarakat yang sedang jatuh. Di peringkat Mawib pun kami banyak program untuk melihat isu-isu masyarakat dan kami tidak akan teragak-agak. Dapat panggilan saja 2-3 jam kami pergi rumah dan menyantuni mereka sebab mereka memang memerlukan bantuan. Sebab itu masyarakat jangan malu, jangan segan, pick up the call, telefon pihak berkuasa, insya-Allah mereka akan bersama kita secepat mungkin. Ya. Mana Datuk ni bercakap melalui pengalamannya, bukan saja-saja. Tapi dari segi sudut syariah lah, dari sudut kewangan syariah, Datuk mungkin boleh kongsikan sikit macam mana boleh kita memanfaatkan di saat ini. Ada tak bentuknya? Betul, itu satu soalan yang baik. Dengan hormat dan izin, saya cadangkan kepada institusi kewangan Islam sama ada di peringkat perbankan ataupun takaful ataupun pasaran modal, ada 3 segmen, dan juga koperasi, bidang-bidang yang di luar kawalan bank negara dan sahaja security untuk meremajakan cara bentuk penawaran perkhidmatan kewangan. Bukan lagi cara lama. Orang tidak memerlukan kewangan untuk beli rumah, untuk beli kenderaan sebab dah tak relevan, kurang relevan. Mereka mungkin ada harta, nak cairkan harta, nak dapatkan pencagaran baru, nilai yang baru, dan kita melihat di Indonesia, di Thailand sudah ada skim yang boleh mereka mencagarkan ataupun remortgage kereta mereka, peti sejuk mereka dan juga even kenderaan mereka dengan sistem yang dalam masa 24 hours ada kredit scoring dan sebagainya. Mereka boleh dapat sebanyak 10,000 baht, 1 juta baht di Thailand. Dan itu proses yang tak berlaku lagi di Malaysia. Kita masih cara lama yang melihat cara yang zaman dulu. Zaman sekarang ni masyarakat perlukan tunai dan cash. Mereka ada harta dan aset tapi tidak ada kecairan tunai. Yang keduanya, kita kena melihat skim-skim yang berbentuk kebajikan. Banyak sikitlah kita roll out buatkan lagi skim yang berbentuk beratus-ratus ribu, skim yang berbentuk 1,000, 2,000, 5,000 untuk modal perniagaan, untuk lakukan pembentukan website dan sebagainya. Jadi takaful berbentuk mikro, kewangan bentuk mikro. Mikro adalah the way forward dalam setahun 2 tahun ini. Dengan izin, harapnya rakan-rakan kita di kewangan Islam melihat produk-produk berbentuk mikro lebih kepada bentuk yang medium dan juga high level. Pandangan Datuk tu sangat baik dan di luar kotak ya Ustaz. Yeah. Itu saya ingat itu memang betul-betul. Semoga pihak yang berkenaan akan memberi pertimbangan sewajarnya pada saranan Datuk. Itu tadi, terima kasih diucapkan kepada pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Islam, Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini. Baik, saudara, kita akan berhenti rehat seketika. Teruskan bersama dengan kami dalam talian jiwa. Kami dengar, kami bantu. Selepas ini, ada lagi yang menarik kami kongsikan bersama anda. Kembali lagi dalam talian jiwa, #kami dengar dan kami bantu. Anda masih ditemani oleh saya, Zainal Arifin, dan sahabat saya, Ustaz Fazrul Ismail. Jadi dalam program ini, kami akan cuba untuk membantu mereka yang terkesan akibat wabak COVID-19 tanpa mengira status keluarga melalui beberapa alternatif bantuan dari segi kewangan, makanan, juga sokongan emosi. Jadi kuatkanlah mental dan fizikal dalam kita berusaha
melawan wabak ini. Tadi sebelum ni kita dengar pesan tokoh. Ya, Jadi kita memang sengaja bawakan mereka yang ada status pengalaman yang sangat berharga boleh dikongsikan. Jadi sebenarnya ada ramai ke tokoh-tokoh yang memang kita sediakan dalam rancangan ini nanti ni? Ya, kita sebenarnya ada beberapa orang, ya, sekitar 6-7 orang yang kita akan jemput, kan, bergantung kepada masanya, dan cara pemilihan kita ialah bagi tokoh-tokoh yang memang sudi memberikan masa mereka secara sukarela kerana mereka merasakan bahawa ada banyak cabaran yang melanda dan ini adalah masa untuk semua saling membantu. Kalau katakan ada seorang daripada tokoh ini berkongsi, kalau kita nak membeli pun sekarang ini bukan kadang-kadang kerana kita perlukan untuk diri kita, tapi kita beli lebih sikit, harga lebih sikit pun tak apa, untuk dikongsikan dengan ramai, dengan jiran-jiran yang ada. Jadi tokoh-tokoh beginilah yang kita jemput, dan mungkin ada yang mengikuti program pada hari ini juga, tokoh-tokoh yang sudi bersama, kita amat alu-alukan, insya-Allah. Yang penting kita buat masa sekarang ni, selain daripada nasihat-nasihat daripada tokoh, kita juga perlu jaga diri kita. Misalnya kita jaga SOP, apatah lagi dengan adanya varian-varian baru. Betul. Varian Delta dah jadi basi dah, apabila timbul satu lagi varian yang disebut sebagai varian Lambda kalau tak silap, Baru. yang sedang berlega-lega di Amerika Selatan. Jadi itulah antara risikonya sekarang, kita kena berhati-hati. Baik, kepada semua penonton, inisiatif kami ini adalah ingin mencari bantuan atau yang ingin membantu kami dari pelbagai aspek juga dialu-alukan. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, boleh terus layari platform rasmi Soul Fitness di Facebook, Twitter, Instagram dan Telegram. InsyaAllah dengan izin Allah kita akan dengar dan kami bantu. Di samping itu juga pihak kerajaan dan agensi kerajaan juga ada mewujudkan pelbagai talian bantuan khusus kepada sesiapa sahaja yang memerlukan. Antaranya talian kasih 15999 yang dikendalikan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Baik, Ustaz, boleh kongsikan dengan penonton semua tentang Soul Fitness. Saya pun tertanya-tanya juga, Soul Fitness tu apa sebenarnya? Baik. Jadi terima kasih Haji, ya. Soul Fitness ini adalah satu inisiatif yang bergabunglah, ya, dalam talian jiwa ini. Soul Fitness ini kita laksanakan juga di online untuk sama-sama kita membantu juga, ya, selari dengan apa yang dibuat di talian jiwa ini. Dan salah satu kes ataupun seorang insan, ya, seorang ayah ni baru ni dia berhubung, dia kata bahawa dia tak ada pendapatan disebabkan dia jual-jual barang tak berapa laku sangat. Cabaran sekarang pasal tak boleh keluar, jadi jualan drop, kan. Jadi dia kata anak dia seorang nak pergi balik belajar ke Jordan, tak ada duit beli tiket, dan dia tanyalah kepada surau ada bagikan sumbangan sedikit. Kemudian dia tanya kepada pasukan Soul Fitness. Jadi kita pun ada sedikit bantuan dan kita gabungkan pula. Itu cara bagaimana dalam talian jiwa dan Soul Fitness ini kita bekerjasama. Bukan sekadar duit itu satu, tetapi makanan dan juga jaringan. Jaringan. Dan apa yang berlaku ialah saya tanya anaknya boleh tak mengajar bahasa Arab? Boleh. Kemudian saya bercakap dengan seorang lain, ya, kita network ni kan. Ada satu organisasi ni nak buat program mengajar bahasa Arab. Kan. Jadi ada tak kenal orang yang boleh mengajar bahasa Arab? Dia kata saya kata saya ada kenal seorang tuan ini ada anaknya yang perlukan pendapatan. Pasal sekarang ni anaknya volunteer, sukarelawan untuk pusat vaksin sekarang ni, dapatlah RM50 sehari, tapi tak cukup dah, nak habis dah pun kerjanya. Jadi bila kita cantum-cantumkan, rupa-rupanya dalam masyarakat ini ada banyak peluang, tetapi sudah tentunya kalau si tuan ini duduk di rumah saja, tak bercakap dengan pasukan Soul Fitness ataupun tuan-tuan dekat di talian jiwa ini, kita tak tahu bahawa sebenarnya ada orang yang memerlukan kemahiran, satu skill, ataupun yang nak menaja sponsor, ataupun yang ketiganya yang ada network, jaringan. Dia tak ada duit, dia tidak ada, tapi dia ada jaringan kawan yang memerlukan bantuan, yang akhirnya alhamdulillah dia dapat sekitar RM2,000 tu untuk beli tiket anaknya nak balik ke Jordan. Dan saya tanya anaknya ni nanti nak tak ada pendapatan sikit? Nak. Harapnya nanti mengajar bahasa Arab daripada Jordan kepada orang Malaysia untuk menambah pendapatan. Oh, cantik. Maknanya orang tu dibantu, kemudian dengan bantuan itu dia dapat pula membantu orang lain.
Oh, cantik Ustaz. Pasal setiap orang ni mesti dia kalau tak ada duit ada kemahiran, tak ada kemahiran dia ada kawan. Itu kita cuba cantum-cantum. Tapi satu, apakah yang semua ni hanya berlega-lega di sekitar perniagaan, bantuan wang ringgit, dari segi spiritualnya, kerohanian, mungkin ada tertekan jiwa, pun masalah jiwa? kita bersama dengan pakar counselling, psikologis. Kalau katakan ada yang memang ada seorang ni dia perlukan tempat untuk bercakap kan, pasal dia ada yang sampai nak membunuh diri. Jadi yang ini kita serahkan kepada pakar, kita rujukkan, dan ada ramai sukarelawan di kalangan psikiatris, di kalangan para doktor. Kita amat bersyukurlah kerana bila kita bina talian ini, ruang itu membuka peluang mereka bekerjasama, insya-Allah. Alhamdulillah. Maknanya sebelum ini walaupun Soul Fitness sebenarnya memang telah wujud, kalau tak silap saya dalam 2-3 tahun lepas, tak silap saya. Soul Fitness baru tahun ini. Baru tahun ini. Tapi maknanya sekarang ni dia semakin mendapat nama, dan insya-Allah sumbangannya akan dapat dirasai kepada orang ramai lebih-lebih lagi Ustaz. Jadi cukup padat penjelasan dari Ustaz Fazrul. Baik, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih Ustaz Fazrul Ismail atas kesediaan menemani saya selama 1 jam pada hari ini. Terima kasih juga diucapkan kepada semua penonton. Jangan lupa saksikan Talian Jiwa #kami dengar. Kami bantu di episod akan datang pada setiap hari Khamis dari jam 6 petang hingga 7 malam hanya di Astro Overseas. Sebelum itu, saya nak sampaikan pesan bijak pandai. Ini dia. Sesulit manapun hidup ini, jangan tinggalkan 3 perkara ini. Ustaz ya? Pertama, bersedekah walaupun kita serba kekurangan. Kedua, senyum walaupun hati kita sebenarnya sedang sedih. Dan ketiga, berbaik sangka dengan Allah walaupun cubaan dan dugaan tiada henti-henti datang kepada kita. Baik, kami tinggalkan anda dengan sebuah tayangan kapsul untuk tatapan anda. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad? Ayat ini merupakan salah satu ayat memberikan motivasi kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan baginda tertekan dengan suasana yang melanda pada waktu itu ketika Nabi menyampaikan risalah dakwah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi yang sangat hebat kepada baginda, sebab baginda adalah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dirasakan, apa yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Yang bermaksud, dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu zahirkan. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita, kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan tasliyah, Allah memberikan sesuatu mukjizat, sesuatu kelebihan, sesuatu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita sentiasa tenang, hati kita sentiasa merindukan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi insan yang bertakwa kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.